Selamat pagi. Baru saja limpas tadi. Baru saja saya naik turun tangga tadi. Umur saya sekarang 46 tahun. Ya, umur saya sekarang 46 tahun. Tapi saya belum ada masalah gout. Kenapa? Sebab saya makan produk yang betul. Oke, makan produk yang betul supaya naik tangga begini tidak sakit. Oke. So, bapak saya ada gout. Ini semua lah, kebanyakan saya punya keluarga ini banyak ada yang banyak gout. Jadi saya ada risiko untuk kena gout. Ini tangga lagi. Lepas ini turun tangga lagi. Lepas ini turun tangga lagi. Tapi setiap hari saya, walaupun sudah umur begini, tapi saya tidak ada masalah untuk turun tangga. Ini tangga bukan bukan kaleng-kaleng nih. So saya makan produk yang betul. So saya ingin rekomen kepada Anda obat gout ini yang sangat bagus, sangat berkesan untuk membantu Anda dalam masalah gout. Jadi abang-abang, paci-paci, maci-maci, siapa saja yang ada gout boleh try produk gout ini karena sangat berkesan. Oke. So kalau dia mahal, benda baik mestilah berkualiti, mestilah mahal kan? Mana Anda lebih suka? Habis duit atau sakit? Itu saja, senang cerita. So beli sekarang, ada promosi. Oke? Supaya hari raya kita senang. Salam sejahtera Malaysia. Dunia Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Hari ini SPRM bakal akan menentukan sama ada Ismail Sabri Yaakob akan didakwa atau tidak. Selalu begitulah kan. Oke, jadi persoalannya, Anda boleh komen ya. Anda boleh komen di bawah. Adakah Anda merasa bahwa ada kes prima facie? Adakah Anda merasa bahwa memang betul kes ini ada dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bakal didakwa di mahkamah? Adakah Anda bersetuju kalau kes ini akan berada di mahkamah? Bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob didakwa di mahkamah atas kesalahan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, lepas tu rasuah, lepas itu pengubahan wang haram. Adakah Ismail Sabri Yaakob akan menerima nasib yang sama macam Muhyiddin Yassin dan Najib Razak? Adakah dia akan selepas ini pula dipenjara? Ataupun mungkin pendapat Anda, pendapat kedua adalah SPRM akhirnya tidak meneruskan siasatan kerana tidak ada apa-apa kes yang melibatkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kesian sungguh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketika dia mau disiasat, sakit pula. Memanglah siapa yang tidak sakit kan? Kalau memang ada kes begitu. Memang hancur lulu dan terus macam mau pingsan lah. Kalau saya tu tak tahulah macam mana mau hadap. Jadi Ismail Sabri Yaakob sakit. Sepatutnya dia disiasat, diambil keterangan pada 5 hari bulan kalau tidak silap. Tapi kerana dia sakit, tidak dapat, akhirnya dia akan disiasat pada hari ini. Hari ini 7 hari bulan. 7 hari bulan. Adakah kita akan melihat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menjadi Perdana Menteri yang seterusnya yang disiasat yang didakwa di mahkamah? Setakat ini Najib Razak sudah masuk penjara. Muhyiddin Yassin masih dalam siasatan, masih dalam kes. Kemudian Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Semua kes diorang berbeza-beza. Yang satu, Najib Razak, duit masuk akaun dia. Yang kedua, Muhyiddin Yassin, duit tak masuk akaun dia, masuk akaun bersatu. Ini Ismail Sabri Yaakob, dia tak masuk akaun langsung, tapi ada cash. Ada cash yang ditemui dalam bentuk banyak mata wang asing, 170 juta. Jongkong emas, 7 juta lebih kurang. Kemudian ada selonggok-longgok lagi. Ada longgokan lagi barang kemas.
Jadi setiap satu memang modus operandi dia yang berbeza, dengan cara yang berbeza. Tapi persamaan mereka yang sama ialah semua itu wang milik negara. Semua itu wang milik negara, bukan wang milik dia, bukan milik sendiri, bukan milik parti, bukan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita haraplah semoga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan sihat hari ini supaya dapat disiasat. Dan kita harap kalau dia betul, dia tidak bersalah, dilepaskan. Saya percaya kerajaan sekarang kerajaan yang adil, kerajaan yang tidak pilih bulu, dan kerajaan yang betul-betul saksama. Ya. Jadi segala siasatan akan berjalan dengan baik dan tidak ada apa-apa campur tangan. Ya. Tidak ada apa-apa campur tangan. Dan kita harap tidak adalah lepas ini tuduh kerajaan Madani ini kejam lah, zalim lah. Apa zalimnya pula? Benda tu salah. Salah. Jangan pula selepas ni kata ni sedekah pula. Okey. So, tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan saya ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut Hari Raya. Hari Raya pula, minta maaf. Selamat menyambut bulan Ramadan. Kepada anda semua yang menyambut Ramadan ini, yang berpuasa, selamat berpuasa. Selamat Hari Raya itu lama lagi. Jadi, selamat bakal menyambut Hari Raya, boleh ikut kan? Okay. So, saya seronok bila Hari Raya hampir tiba. Kerana kami di Sabah ni memang multi-racial, multi-religion. Kami semua okey. Semua sambut sama-sama. So, memang semua excitednya sama-sama. Okay, so harap-harap di negeri-negeri yang lain boleh mencontohilah apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Kami okey, hidup aman damai. Okay? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan, ini satu pengumuman yang sangat penting. Anda perlu memberikan komen apa pendapat anda. Betulkah UMNO tidak terlibat dalam kes rasuah? Perdana Menteri dari UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ya. Tapi apapun, menurut Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, beliau memberi amaran jangan kaitkan kes rasuah ini dengan UMNO. Tapi susah juga sebenarnya. Kan susah juga sebenarnya untuk tidak berfikir begitu. Tapi kita percaya dan kita sungguh-sungguh percaya bahawa benda ni memang tidak ada kaitan dengan UMNO. Kerana sudah pun Setiausaha Agung UMNO sendiri buat kenyataan ini. Ashraf Wajdi Dusuki ini adalah Setiausaha Agung UMNO. Jadi kita percaya. Cuma saja persoalan yang agak mengelirukan ialah kalau UMNO tidak mau terlibat atau tidak terlibat, jadi siapa yang terlibat? Untuk apa wang itu disimpan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Kalau memang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang simpanlah, ya. Kerana sekarang ini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bukan lagi saksi, tapi sudah jadi suspek. Persoalannya, untuk apa duit itu? Untuk apa wang itu? Wow. Kalau UMNO langsung tidak tahu tentang wang itu, memang betul-betul besar betul teka-teki dia. Maknanya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak langsung memperdulikan UMNO dalam segala tindak tanduknya lah. Maknanya kalau begitu memang ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tanpa mahu UMNO terlibat. Jadi kalau begitu, betullah apa yang ramai pemimpin UMNO kata, seolah-olah Ismail Sabri Yaakob ini
dah jadi pelik. Dia jadi pelik. Bolehkah kita cakap begitu? Bolehkah? Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sekali lagi amat kesian kepada Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekarang, kerana seolah-olah semua melarikan diri daripada dia. Semua mengelak daripada dia, menjauhkan diri daripada dia. Jadi saya harus puji perkara ini. Maknanya kalau ini memang betul, kalau betul UMNO tidak terlibat, maknanya UMNO sudah ada perubahan. UMNO sudah ada perubahan, UMNO sudah mulai menolak politik yang begitu, menolak perkara-perkara begitu. Mereka sudah belajar daripada Najib Razak. Ya, mereka sudah belajar daripada Najib Razak. Jadi selepas ini rakyat dah boleh mulai percaya kepada UMNO, bahawa UMNO bukan parti politik yang sakau. Sudah berubah, ya. Sudah berubah. Jadi kita bersyukurlah kalau UMNO memang betul-betul tidak terlibat. Kita bersyukur kalau UMNO memang tidak terlibat. Jangan pula selepas ini tiba-tiba huptap, huha-huha sana kami tak terlibat dan sebagainya. Alih-alih tengok-tengok, terlibat pula. Jangan pula begitu, harap-harap tidaklah. Harap-harap tidak. Jangan pula macam Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin special. Muhyiddin Yassin dia mengaku sendiri, 1 sen pun duit tak masuk dalam akaun dia, tapi masuk dalam akaun parti. Itu memang special case punya lah. Special case. Duit tak masuk akaun dia, tak masuk poket dia, 1 sen pun, tapi masuk dalam akaun parti. Jadi sebenarnya mana yang lebih baik, Muhyiddin atau Ismail Sabri Yaakob, mana yang lebih baik kita belum pasti. Dan harus diingat, Ismail Sabri Yaakob belum bersalah. Jangan buat andaian dia sudah bersalah dulu. Dia belum bersalah kerana Undang-Undang Negara Malaysia menyatakan bahawa seseorang belum bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Sehingga mahkamah menjatuhkan hukuman dia bersalah, baru dia bersalah. Okey. So, kita tunggu nanti apa terjadi. Dunia Nadi, Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.